Hello guys, kali ni kita nak cerita pasal database, pengkalan data. Biasanya kepengkalan data ni yang biasa kita lihat dalam bentuk jadual, dalam bentuk sel, dalam bentuk susunan data dengan kombinasi beberapa jadual. Dan biasanya kalau dalam XAMPP kita ada satu database nama dia MySQL. Dan sebenarnya dalam XAMPP juga ada satu database client namanya phpMyAdmin. Dia sudah diinstal sekali. phpMyAdmin ni adalah satu database client yang berbentuk web. Jadi dia adalah web base. Sebab tu nama dia phpMyAdmin. PHP tu maksudnya PHP web base. Sebab tu nama dia phpMyAdmin. Maksudnya apa? PHP web base MySQL admin. phpMyAdmin. Itu memang dah ada dalam XAMPP, default installation dalam XAMPP. Cuma ada satu kekeliruan bila pengguna ataupun pembangun web ni dia confused mengatakan bahawa phpMyAdmin itu adalah database. Bukan. phpMyAdmin hanyalah database client. Database client ni merujuk kepada interface ataupun antarmuka ataupun boleh kita namakan sebagai satu desktop application ataupun web application yang berkomunikasi dengan database server MySQL. Jadi tempat sebenar data-data rekod-rekod yang disimpan itu adalah sebenarnya pada MySQL ataupun sekarang ni orang sebut MariaDB. So tempat sebenarnya ataupun kita namakan sebagai physical storage, dia tempat simpanan data rekod sebenarnya berada MySQL. Dia bukan pada phpMyAdmin. phpMyAdmin hanyalah database client ataupun antarmuka kepada pengkalan data MySQL. Dan MySQL ni adalah default dalam XAMPP. Kalau kita lihat dalam XAMPP, saya bawa anda ke XAMPP. So inilah XAMPP yang kita dah install. Ini adalah XAMPP yang kita dah install. Pastikan start dua-dua ni, Apache dan MySQL. MySQL ni merujuk pada database. Kalau kita klik pada admin di sini, dia akan bawa kita kepada phpMyAdmin. Ia adalah web-based database client. Maksudnya antarmuka web untuk menghubungkan dengan pengkalan data yang sebenar. Jadi ini adalah interface ni ataupun web-based ini adalah satu antaramuka sahaja. Antaramuka tu maksudnya apa? Bila user nak berkomunikasi dengan pengkalan data yang sebenar, dia perlukan sesuatu yang kita boleh lihat, kita boleh klik, kita boleh masukkan data. Itu adalah yang dinamakan sebagai antaramuka pengkalan data. Jadi phpMyAdmin ini adalah satu daripada antaramuka pengkalan data yang menghubungkan pengguna dengan pengkalan data sebenar iaitu MySQL ataupun MariaDB. Kalau kita lihat kat sini, dia sebenarnya MariaDB. Tapi apa yang nak saya ceritakan kat sini adalah sebenarnya boleh saja korang gunakan web-based phpMyAdmin ni. Boleh, tak masalah. Cumanya saya, personally saya lebih prefer gunakan HiDSQL. So HiDSQL ini adalah satu antarmuka pengkalan data juga. Cumanya dia adalah Windows based. Windows based tu maksudnya apa? Bila kita klik pada bahagian download ini, klik sini download untuk kita dapatkan installer dia. Sebenarnya tak kisah korang nak pakai phpMyAdmin ke, kalau korang biasa. Sebenarnya phpMyAdmin pun bagus juga. Sebab dia adalah satu database interface antarmuka pengkalan data yang biasanya digunakan pakai dalam web server. Boleh saja, tak masalah. Tapi option yang kedua ni adalah, saya suka yang ni sebab dia adalah Windows based. Jadi kita boleh gunakan HiDSQL ni untuk pangkalan data yang ada dalam local database kita. Macam tu lah. Okay, dah habis dah dia download. Macam biasa, lepas kita download HiDSQL installer dia ni, okay, klik pada bahagian ini, klik je terus open ataupun cari dalam folder download. Dan kalau ditanya, do you want allow to these apps to install to your device, just klik yes sahaja. Klik yes, bla bla bla, I agree. Agree je lah.
Kalau tak agree, tak boleh nak install. So lepas kita start installer dia, macam biasa, I accept to the agreement, yes, next. Dan dia akan install dalam C, program files, bla bla bla, next. Dan kita akan buat shortcut, itu biasa je lah, bla bla bla, associate SQL with Handy SQL, yes. Dan seterusnya kita install. Walaupun footprint dia tak besar, dalam 40-50 megabyte, saya harapkan dapatlah download dan install sebelum kursus bermula. Dan kalau kita perhatikan kat sini, Handy SQL support MariaDB, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL dan SQLite. Jadi kalau nak donate lah. Kalau nak klik launch and finish, silakan. Okay, selepas korang install, by right, bila kita search kat bawah ni, dia keluarlah Handy SQL. Jangan ambil yang Handy setup ni untuk setup balik. Bukannya ni, yang atas ni, Handy SQL app. Dan kita perhatikan kat sini, kalau kita ada IP address, okay, ini okay. Lepas tu kita gunakan MariaDB MySQL. Ini adalah kod yang database server yang sepatutnya. Dan di sini kalau kita lihat, kalau korang nak rename pun boleh juga. Saya zoom kejap. Okay, unnamed ni, nama host kita, rename dia kepada localhost untuk memudahkan kita kenal pasti. Mungkin ada beberapa host lain, tapi saya rasa biasanya kita akan just communicate ataupun berhubung dengan localhost ini dengan alamat 127.0.0.1. Itu adalah IP address untuk localhost. Dan user ni biasanya root, default dalam XAMPP root dan tak ada password. Kalau korang nak set password, okay. Tapi tak set password pun okay. Sebab ini adalah development level pembangunan. So kalau katakan kita nak deploy ataupun kita nak hantar kepada production server, kat dalam production server tu pastinya dia akan ada polisi untuk letakkan password kepada root database server. Jadi tak perlu risau. Kalau development tak ada password pun tak apa, sebab dalam server nanti pastinya dia orang akan ada polisi untuk set up password. Dan port ni jangan risau. Sebab port ni merujuk kepada port yang dia dah set dalam XAMPP control panel, 3306 yang ini. Kalau nombor MySQL port dia ni tak sama, jadi korang kena adjust ni supaya bagi sama dia lah. Biasanya 3306, don't worry. Dan klik open. Bila kita klik open ni, kita akan nampak mungkin beberapa database yang sedia ada. Don't worry, database sedia ada ni kita tak payah risau. Apa yang penting adalah kita nak create database baru kita. Okay. Database dalam MySQL database server ni, dia tak sama macam database dalam Microsoft Excel ataupun Microsoft Access ke Microsoft Excel ke, yang dalam bentuk flat file. Dia bukan macam tu. Dia nak simpan dalam ini, dia akan gunakan MySQL. Nak simpan dalam database ni, kita perlukan command SQL, arahan SQL. Yang tu kita kena belajar sebenarnya. Kita kena belajar SQL. Dan kalau kita nak hantar ataupun nak simpan data ni kepada server, kita kena export dia dalam bentuk SQL data juga, yang biasanya dalam bentuk SQL command juga. So dia tak ada satu flat file, dia ada SQL file yang kita boleh import, kita boleh export. Export dulu dari sini dan import kat dalam server. Jadi untuk buat database baru, macam biasa localhost ni kita right click dan create new database. So setiap satu sistem dia akan berkomunikasi dengan satu database. Biasanya untuk tujuan asas ni, kita fikir macam tu sajalah. Satu sistem kita berkomunikasi dengan satu database saja. Sistem kita boleh berkomunikasi dengan banyak database, tapi itu bukan sekarang. Sekarang ni kita akan fokus kepada satu database sahaja. Jangan fikir dia nak communicate dengan database yang berbeza. Tak boleh, tak perlu, bukan sekarang. Sekarang ni kita kena fikir basic. Dia akan communicate dengan satu database saja, yang mana database ini ada dalam tu banyak table, ada banyak jadual. Tapi untuk tujuan asas ni, saya nak bagi satu nama. Mungkin satu database sistem sekolah. Itu mungkin sistem kita, sistem sekolah. Jadi dalam sistem sekolah ni,
kita akan buat satu table baru. Table ni untuk apa? Table ni untuk kita simpan jadual. Table. Create. Right click. Create new table. Jadual ni apa? Jadual ni contohnya macam kita nak simpan jadual tentang pelajar ataupun murid pelajar lah. Pelajar. Yang mana dalam pelajar ni biasanya kita akan ada ID. Saya suka guna ID untuk jadi satu record identifier. Okay, sebab tu saya namakan ID, record identifier. Dan kita akan add mungkin nombor pelajar. Saya tak pasti kat sekolah masing-masing ada tak nombor pelajar, tapi kalau kat quiz kita ada nombor matriks. Nombor pelajar, nombor matriks, lebih kurang macam itulah. Dan kita mungkin ada nama. Okey, mungkin kita ada, saya tak nak banyak kat sini. Nama kelas ataupun kelas. Okey, kelas ataupun ini mungkin merujuk kepada tingkatan lah. Kelas lah. Okey, kelas. Cukup. Cukup yang tu. ID, pelajar, nama, kelas. Cukup dah. Saya tak nak banyak-banyak sebab kalau kita letak field yang banyak, nanti data dia makin kompleks. Ataupun bukan, programming dia makin kompleks. Jadi sebab ini adalah asas, saya akan letak ini ID sebagai right click. Saya akan set sebagai primary key, yang mana saya nak set, sebab saya nak bagi dia auto ID pula, auto generate number. Jadi kat sini saya akan right click dan letakkan auto increment, supaya setiap kali record kita create, dia akan dapat nombor ID yang baru. Auto increment tu maksudnya apa? Kalau sebelum ni record ID nombor 2, selepas tu nombor 3, selepas tu nombor 4, record yang keempat dapatlah, record yang kelima dapatlah ID nombor 5, dan seterusnya lah. Nombor belajar ni kalau katakan korang nak jadikan dia unik pun boleh. Unik tu maksudnya tidak mahu berulang, contoh dia. Okey, data tu tak mau berulang sebab nombor pelajar dia mesti unik kan. Dia macam nombor IC lah. Nombor IC dia tak boleh berulang kepada pelajar yang lain ataupun orang yang lain. Saya nak ubah sesuai balik supaya nombor pelajar ni kita ubah kepada var. Char lah. Char sebab kita mungkin merujuk kepada satu data yang fix bilangan dia. Contohnya macam 6 ataupun 7 data ataupun 7 karakter, boleh macam tu. Kalau nama, mungkin kita gunakan varchar sebab nama ni dia tak menentu dia punya panjang dia, tapi kita set kat sini kepada mungkin 200 200 aksara karakter. Dan kelas ni mungkin kita boleh letak juga varchar untuk kod kelas, dan mungkin melibatkan 5, saya tak pasti. Mungkin 10. Okey, mungkin 10 boleh je macam tu. Dan kemudian selepas kita buat perubahan itu, kita save dia balik. Kita save dia. Apa-apa perubahan, kita save lah. Pastikan dia save. Dan kita kembali balik kepada table ataupun data dia ni. Data window. Kita adjust balik nombor pelajar tadi kan. Kita menggunakan 7 aksara kan. Jadi mungkin kita boleh gunakan 1, 2, 0, 0, 0, 01 contoh. Dan nama dia, dan mungkin kelas dia kita boleh gunakan kod kelas lah, mungkin 5A ke, lebih kurang macam tu. Okay. Dan kemudian nak add lagi, insert row je lah. Right click, insert row, dapatlah satu data yang baru. Yang ni kita letak 12000002, mungkin berturut, saya tak pasti. Mungkin Aminah, ni mungkin kelas dia pun 5A. Right click lagi sekali, insert row, dia akan dapat nombor terus, nombor 2 sebab dia dah auto increment. Ni adalah 120005 Aminah Wong Fei. Okey, dia mungkin 5A juga.
Then right click sekali lagi untuk insert row 120005. Silap ni tadi 3. Tak kisahlah. Okey, 7 katakan. 7 Subramaniam. 5A juga. Okey. So itu adalah contoh data yang kita boleh simpan, dan selepas dia automatik lah. Korang boleh tekan Ctrl S boleh tak? Tak ada. Dia bila kita masukkan je dia terus simpan. Sistem belajar, ini adalah data dia. Ini adalah data dia, ini adalah database dia. Sistem sekolah. Pelajar ni adalah database, table. Pelajar ni adalah jadual dia. So kita boleh simpan dalam bentuk macam ni. Sebenarnya nak tahu, nak manipulate data-data record-record dalam database MySQL ni, kita kena belajar satu lagi command line ataupun command yang nama dia SQL, Structured Query Language. Yang tu kita belajar kemudian lah. Tapi yang penting sekarang ni korang dah tahu macam mana nak install database client antara muka pengkalan data, iaitu HiDSQL. Dan korang pun tahu dalam XAMPP dia dah sertakan sekali dengan phpMyAdmin, dan juga korang dah boleh bezakan apa itu database client antara muka database dengan the actual physical database storage, iaitu MySQL adalah satu pengkalan data pelayan ataupun satu server pengkalan data. So terima kasih guys. Apa-apa komen isu, korang boleh komen kat bawah. Kalau ada masalah, bagi tahu. Dan jangan lupa subscribe. Thank you guys.